Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Selamat datang ke YBTV, channel informasi anda. So, Alhamdulillah dapat jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So, hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat mengenai kita punya calon yang akan bertanding di Parlimen Kemaman. Sekarang ni kita masih berteka-teki. Ramai di luar-luar sana yang mengharapkan Tun Mahathir, ada yang mengutuk, ada yang mengkritik apabila dengar nama Tun Mahathir, ada yang suka dan berbagai-bagai lagi lah komen dan tomahan yang kita terima apabila sahabat kita JC Regi mengatakan dia mengharapkan Tun M untuk menjadi calon di Parlimen Kemaman. Bagi saya, sahabat-sahabat, saya tak kira siapa saja calon. Yang penting calon tu amanah, bersih dan niat dia lah untuk membantu rakyat dan memegang apa yang diamanahkan. Tak seperti mana yang kita lihat baru-baru ni, MP-MP yang melompat, yang mengatakan konon-kononnya dia adalah untuk membantu rakyat disebabkan tidak dapat peruntukan daripada kerajaan Madanon. Itu alasan-alasan yang biasa kita dengar. Jadi kita tak naklah pemimpin yang kita nak pilih di Parlimen Kemaman ni seperti mereka-mereka tu. Dulu memang saya berusnuzon untuk tak nak mengkritik beruk Mak Ye 4 ekor tu. Tapi setelah kita dah dapat tahu dan dah pengesahan daripada pemimpin tertinggi yang mengatakan memang beliau tu lompat tanpa berbincang dengan parti, dan buat sokongan kepada Papan Nun tanpa mendapat mandat rakyat. Jadi sekarang ni saya barulah berani untuk mengkritik beruk-beruk tu. Kalau dia bukan beruk, dia tak buat macam itu. Sebab beruk pun bagus. Beruk dia dengar kata. Sahabat-sahabat ni, beruk ni kalau kita dah bela dia, jaga dia semua, dia dengar kata. Kita suruh apa pun dia ikut. Dia dengar kata. Yang ini beruk je ni tak dengar kata. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, kita doakan semoga pucuk pimpinan kita dalam Perikatan Nasional supaya memilihlah calon-calon yang sesuai, yang boleh memegang amanah yang baik untuk rakyat dan juga parti. Kalau siapa saja yang dipilih, saya minta kepada semua ahli-ahli, penyokong-penyokong Perikatan Nasional, bagilah sokongan. Kalau kita tak suka calon tu pun, tapi kalau pucuk pimpinan tertinggi kata dia bagus, sebab sebelum mereka melantik pun mereka dah siasat A sampai Z apa yang ada pada calon-calon tu punya background dia. Jadi kalau kita tak suka, kita sokong je lah. Demi untuk parti, demi untuk negara dan juga masyarakat, kita sokong je lah. Tak payah kita nak protes ke ataupun sebaliknya. Jadi pada saya, sahabat-sahabat kat sini, kita dalam keadaan yang ditekan oleh pihak Madanon. Jadi puak-puak Madanon, mereka akan cari apa cara jalan untuk memecah belahkan kita, untuk merosakkan hubungan kita dalam parti, dan dalam kumpulan kita punya komponen parti, masuk PAS, Bersatu. Jadi kita tak nak dengan propaganda ataupun provokasi yang dibuat oleh puak-puak Madanon ni, puak-puak liberal ni. Kita akan berkecamuk sesama sendiri. Biarlah kita bermuzakarah. Kalau ada perkara-perkara yang kita tak berbuah hati, kita bertabayun, berjumpa dengan orang tu, berbincang bagaimana betul ke tidak betul. Kemudian kita aturkan cara yang terbaik supaya kita tidak diambil kesempatan oleh puak-puak liberal ni, puak-puak munafik ni, yang sekarang sedang bergembira, sedang bermaharajalela, yang konon-kononnya dia telah mendapat kekuatan dalam parlimen melebihi 2/3, tapi sebenarnya mereka itulah dalam ketakutan dan keresahan. Jadi kita tak nak apa yang berlaku kepada mereka, dalaman mereka yang mereka tak tunjuk, sebab tapi kita tahu kita jangan juga bermasalah dari segi parti kita, Perikatan Nasional. Biarlah kita bersatu, biarlah kita berbincang apa saja masalah. Keduanya, saya nak berkongsi kat sini tentang isu
calon tadilah. Sebab kita dengar nama Tun Mahathir hangat diperkatakan, tapi walau bagaimanapun seperti mana yang saya katakan awal-awal tadi, terpulang kepada pucuk pimpinan, siapa yang dia nak pilih. Walau bagaimana kita mahu calon-calon kita, pemimpin-pemimpin yang memilih calon tu, dia tahu orang yang bagaimana dan jenis apa orang tu. Jadi kita sebagai jentera parti, penyokong-penyokong parti, ahli-ahli parti, kita beri sokongan kepada pucuk pemimpin yang tertinggi kita, supaya berjalan dengan lancar. Jadi yang ketiganya, sahabat-sahabat, dengan keadaan yang berlaku di negara kita ni, dengan fahaman-fahaman yang dibawa oleh puak-puak Madanon ni, yang boleh merosakkan minda-minda masyarakat Melayu Islam ni, so kita kena sebarkan juga, sahabat-sahabat. Kita kena beritahu kepada semua rakan-rakan kita bahawa mereka ni memang tergolong daripada geng-geng yang bersubahat dengan puak-puak liberal. So kita jangan kita termakan dengan tipu daya puak-puak liberal. Tanam dalam hati, sebut aja PHBN liberal, sebut aja PHBN liberal. Itu kita kena sematkan kepada orang-orang kita, terutama orang Melayu Islam, supaya jangan kita termakan dengan tipu daya, pujukan, dengan bagi habuan, bagi beras, bagi sebaliknya lah, seperti mana yang kita lihat. Dari sekarang ni dengan keadaan ekonomi teruk, dengan keadaan beras tak ada, di situlah mereka akan mengambil kesempatan untuk menghambat hati rakyat supaya menyokongi puak-puak liberal ni. So kalau mereka menafikan, suruh mereka buktikan penafian tersebut tentang liberal. Sebab benda ni memang dah tersebar luas dan ada bukti-bukti yang sahih, dan kita pun lihat Pak Panon sendiri pun tak berani nak kecam rejim Al-Hanatullah. Dia hanya bermain wayang, bermain sentimen, konon-konon dia simpati kepada rakyat di Palestin, konon-kononnya dia simpati di atas apa yang berlaku di Gaza, tetapi dia tak berani nak mengeluarkan satu kenyataan rasmi daripada kerajaan Malaysia ataupun memasukkan usul perkara tersebut ke dalam Parlimen Malaysia. Itu kita dah boleh lihat betapa wayangnya, betapa munafiknya mereka-mereka ni. So kat sini kita kena sebarkan, kita kena kempen cukup-cukup bahawa puak-puak liberal akan main sentimen-sentimen begini, sentimen-sentimen seperti kesian, sentimen untuk membantu rakyat, sentimen konon-konon prihatin rakyat. So segala-galanya puak-puak liberal ni akan mainkan perkara-perkara tu. Akhirnya kita juga tertipu. So orang yang dapat beras, akhirnya dia dapat sekali satu kampek beras, dan barang mahal sentiasa berhari-hari, berbulan-bulan, dah hampir setahun. Kos hari hidup pun tak dapat nak diselesaikan. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk hari ini. Nasihat saya yang terakhir, biarlah apa saja calon yang dipilih oleh pucuk pimpinan, kita terima dengan hati yang terbuka, kita support. InsyaAllah sahabat-sahabat. PN the best, PN the best, PN the best. Takbir. Akhir sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.